Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Untuk hari ini, kita akan belajar tentang kisah pengembaraan Parameswara membina kerajaan. Macam mana Parameswara ni dia dapat bina sebuah kerajaan yang gilang gemilang. Iaitu kerajaan apa yang dia berjaya bina? Kerajaan Melaka. Okey, jom kita ikuti kisah Parameswara. Jika kamu semua masih ingat, Parameswara ni ialah seorang putera daripada kerajaan Palembang. Kemudian, Parameswara ini dihalau dari kerajaan dia sendiri oleh Majapahit. Majapahit halau Parameswara dari Palembang kerana Parameswara ingin memberontak pada ketika itu. Kerana pada waktu tu Palembang dikuasai oleh Majapahit. Jadi Parameswara ni dah tak nak dah duduk bawah penguasaan Majapahit. Jadi dia cuba memberontak, dia cuba menyerang Majapahit. Tapi malangnya disebabkan Parameswara masih lagi lemah pada ketika itu, dia tidak berjaya menghalau Majapahit, tetapi dia pula yang dihalau keluar daripada Palembang. Okey. Kemudian, daripada Palembang, Parameswara dan pengikutnya pergi melarikan diri ke Temasek. Okey, Temasek. Okey, di Temasek, Parameswara merasakan bahawa Temasek ni sebuah kawasan yang sesuai untuk dijadikan kerajaan. Untuk dijadikan kerajaan yang gilang gemilang, kerajaan yang hebat. Jadi disebabkan itulah Parameswara membunuh pemerintah Siam yang berada di Temasek pada ketika itu, iaitu Temagi. Okey, Temagi telah dibunuh oleh Parameswara sendiri kerana Parameswara ingin menguasai Temasek yang dipercayai boleh menjadi sebuah kerajaan yang hebat dan besar pada masa akan datang. Apabila Temagi dibunuh, orang Siam daripada kerajaan Siam semuanya marah dengan Parameswara. Berani-beraninya dia bunuh Temagi yang merupakan wakil Siam di Temasek. Macam kenapa dia berani sangat nak bunuh Temagi? Temagi tu wakil Siam. Parameswara tu siapalah sangat dia? Macam itulah pada waktu tu. Jadi bila Parameswara dapat berita yang kerajaan Siam ni nak datang menyerang mereka yang berada di Temasek pada ketika itu, Parameswara dan pengikutnya pun berundur melarikan diri ke Muar. Okey, ni melarikan diri ke Muar. Apabila tiba di Muar, Parameswara dan pengikutnya kan hasrat mereka semua ni dia nak bina kerajaan tau. Jadi dia cuba cari lokasi-lokasi yang sesuai untuk bina kerajaan. Tapi apabila dia tiba di Muar, dia dapati bahawa dia di Muar tu ada terlampau banyak biawak. Banyak sangat biawak. Tahu tak biawak tu macam mana? Biawak tu yang macam anak buaya kecil itu, yang macam cicak tu. Itu biawak yang macam gambar yang cikgu tunjuk ni. Okey, biawak. Disebabkan Muar terlampau banyak biawak, jadi Parameswara dan pengikutnya merasakan bahawa Muar ni tidak sesuai dijadikan sebagai sebuah kerajaan. Kemudian mereka berundur ke satu lagi kawasan yang dipanggil Sening Ujong. Okey, di Sening Ujong. Okey, di Sening Ujong pula Parameswara telah meninggalkan seorang wakil pemerintahnya di Sening Ujong. Sebab dia tak rasa Sening Ujong tu sesuai untuk kerajaan, tapi masih lagi berbaloi kalau dia tinggalkan seorang wakil pemerintah di Sening Ujong untuk menjaga kawasan tersebut. Okey, kemudian Parameswara dan pengikutnya meneruskan perjalanan ke Sungai Bertam. Sungai Bertam. Okey, di Sungai Bertam tu pula Parameswara menjumpai sebuah perkampungan nelayan. Perkampungan nelayan inilah yang menjadi titik tolak kepada pembukaan Kota Melaka. Kerana apa? Kerana ada satu peristiwa yang pelik berlaku sewaktu Parameswara dan pengikutnya keluar berburu sewaktu mereka berada di kampung nelayan tersebut. Okey, apa yang berlaku?
Jom kita tengok gambar yang cikgu nak tunjukkan ini. Okey, kalau kita tengok gambar ini, nampak tak apa yang sedang berlaku? Kita ada anjing yang sedang ditendang oleh seekor pelanduk kecil. Okey, pelanduk tu apa? Okey, pelanduk tu macam rusa-rusa yang kita tengok cerita pada zaman dahulu yang ada kancil. Kancil yang kecil tu, pelanduk tu menyerupai kancil lah. Okey, jadi kamu bayangkan pelanduk yang kecil tu boleh menendang anjing buruan mereka, anjing buruan Parameswara sehingga jatuh terlentang. Jadi betapa hebat dan peliknya peristiwa tu, macam mana kancil yang pelanduk yang kecil tu boleh tendang anjing yang besar. Jadi disebabkan peristiwa itulah Parameswara menganggap bahawa tempat ni tempat yang hebat ni, tempat yang pelik tapi hebat. Jadi dia pun menamakan kawasan tersebut sebagai Melaka sempena dengan nama pokok tempat dia berehat. Okey, nama pokok tempat Parameswara dan pengikutnya berehat ialah Pokok Melaka. Jadi itulah rentetan peristiwa perjalanan Parameswara dan pengikutnya untuk membina kerajaan Melaka. Okey? Jadi sekarang tugas kamu cuba isikan di lembaran kerja yang cikgu dah sediakan tu. Okey? Turutan dia one by one. Dari mana ke mana dulu? Okey, dari awalnya dia dihalau dari Palembang, dia pergi ke Temasek. Dari Temasek dia bunuh Temagi. Bila dia bunuh Temagi, dia kena halau dengan orang Siam. Kemudian bila dia dihalau, dia pergi ke Muar. Bila dia pergi ke Muar, ada banyak biawak. Jadi tak boleh nak bina kerajaan kat situ. Okey, kemudian daripada Muar, dia pergi ke Sening Ujong. Bila tiba di Sening Ujong, dia tak rasa Sening Ujong ni sesuai untuk dijadikan kerajaan. Jadi dia tinggalkan je wakil pemerintah di Sening Ujong. Okey, kemudian lepas dia dah tinggalkan wakil pemerintah di Sening Ujong, dia pun meneruskan perjalanan ke Sungai Bertam. Okey, di Sungai Bertam tu ada perkampungan nelayan. Dari perkampungan nelayan itulah dia bina sebuah kerajaan yang hebat dan besar yang kita kenali sekarang, iaitu Kerajaan Melaka. Okey semua? Bye.